izin limpah dan kurnianya kita telah pun selesai membaca 10 pertama surah Al-Kahfi dan seterusnya kita membaca surah Yasin dan sama-sama berdoa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, program Bicara Wahyu dan bacaan Yasin Jabatan Pendidikan Negeri Sabah pada minggu ini akan meneruskan dengan ceramah yang akan disampaikan oleh seorang yang begitu tidak asing lagi di negeri Sabah. Beliau merupakan seorang pakar pediatrik Jesselton Medical Center, JMC, mendapat pendidikan sarjana, ijazah sarjana muda dari Universiti Sains Malaysia dan seterusnya melanjutkan di peringkat sarjana juga di Universiti Sains Malaysia. Beliau bukanlah asing di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, seringkali ke udara dan juga di mana-mana rancangan di negeri kita. Beliau juga dilahirkan dari keluarga yang begitu disegani. Ayahandanya seorang pendakwah yang dan seorang tokoh agamawan yang disegani di negeri Sabah. Beliau begitu dikenali di negeri kita. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan rakan semuda dan setua bersama saya, yaitu sahabat saya, Dr. Muhammad Iqbal bin Ien, yang akan memberikan perkongsian kepada kita tentang COVID-19, apakah peranan kita sebagai pengguna ataupun di peranan kita sebagai rakyat biasa untuk menangani bersama memerangi COVID-19 ini. Untuk itu saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Dr. Misterin binti Radin, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, timbalan-timbalan pengarah yang juga merupakan dua di antara timbalan pengarah negeri ini antara bekas guru saya juga, ketua-ketua penolong pengarah kanan, ketua kaunselor pendidikan negeri, ketua-ketua penolong pengarah, pegawai-pegawai pendidikan negeri, pegawai-pegawai guru-guru dan seluruh warga Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Boleh dengarkan? So, basically sebelum kita berbincang tentang vaksin COVID-19, mungkin ada baiknya kita buat ulang kaji sedikitlah apa itu COVID-19. Next slide. Okay. Saya rasa semua orang telah hampir tahulah sejak Mac 2020 sebenarnya coronavirus ini dia bukan sesuatu yang baru. Dia telah ada lama di kalangan kita. Tetapi telah berlaku mutasi, ya. Itu yang kita kata COVID-19 ataupun yang bermula daripada negeri Wuhan di China, ya. Kenapa dia dikatakan corona? Kerana kalau kita perhatikan gambar rajah ini, dia ibaratnya ada mahligai, ada dia punya ratu dia. Ya. Next slide. Kenapa COVID-19 ini berbahaya? Kerana dia mudah berjangkit. Ya. Bagaimana ia berjangkit? Secara kasarnya, apabila seseorang pembawa atau telah positif COVID-19 ini, sekiranya dia bersin ataupun dia batuk, dia boleh pergi direct melalui udara sekitar 1 meter hingga 2 meter kepada orang yang berikutnya. Ataupun dia bersin, dia batuk, sama ada dia direct kepada meja, kepada pen, kepada pintu, ataupun tangannya tanpa dibersihkan,
sekiranya dia pegang benda-benda yang kering, di tempat yang kering ini sekiranya dipegang oleh orang yang lain dan kemudian memegang kepada mata, hidung ataupun mulut, dan virus itu akan menjangkitkan kepada orang berikutnya. Oke, next slide. Sebab itu kita kena faham, setiap virus ini dia ada cara dia berjangkit dan ada kebarangkalian berapa orang pula dia boleh jangkitkan. Ya, secara kasarnya satu orang yang positif COVID-19 dia boleh menjangkitkan kepada 2 orang lagi. Kalau influenza, satu orang jangkitkan kepada sekitar 1 orang. Kalau Ebola, 2 orang. Tetapi COVID-19 atau corona yang pernah berlaku sebelum ini seperti SARS di China, dia 1 orang yang positif boleh jangkitkan kepada 3 orang dan 3 orang itu jangkitkan lagi kepada 3 orang berikutnya jadi 9 dan berganda berikutnya macam senang cerita macam MLM lah. MERS-CoV yang pernah berlaku di Arab Saudi pun boleh daripada 1 orang boleh jangkitkan kepada 5 orang kerana mungkin pada waktu ibadah haji yang agak ramai 2 juta 3 juta orang. Tetapi setiap virus ini, corona mutasi kepada COVID-19, COVID-19 itu bermutasi lagi sekarang. Ya, kalau kita perhatikan gambar rajah berikutnya, kalau sebelum ini kita dengar B117, B16172, ya, sekarang ini kita WHO telah kategorikan, next slide, kepada kita kata Greek, huruf-huruf Greek, ya. Slide berikutnya. Boleh tukar slide. Ya. So, ini yang kita dengar sekarang, alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa. Ya. Secara kasar, berdasarkan laporan daripada Menteri Kesihatan 2 hari lepas, setakat ini kita dapati sebanyak 584 kes varian, terutamanya delta, diikuti oleh beta dan alpha. Dalam banyak-banyak ni, lambda yang paling jahat. Ya. Maksudnya boleh mortality. Tetapi kenapa kita bimbang tentang delta? Boleh perhati slide berikutnya. Secara kasarnya, variasi asal Wuhan telah bagi yang delta, dia boleh menjangkitkan daripada 1 orang, yang kita bincang tadi 1 kepada 2, dia boleh jangkitkan kepada 8 orang lagi. Ya. Sebab itu delta ni lebih bahaya. Ya. Jadi maksudnya, variasi COVID-19 delta boleh menjangkitkan lebih ramai. Ya. Itu yang kita perhatikan dalam kita kata gelombang ketiga baru-baru ini, kemuncak kes tu jadi tinggi sehingga 8,000 lebih. Ya. Kita pernah rekodkan, ya, sebab tu delta ni telah berlaku di kalangan kita. Dan kalau saya tidak silap di negeri Sabah, kita ada 2 kes yang dilaporkan yang berasal dari Labuan. Slide berikutnya. Baik. Jadi COVID-19 ini dia merebak daripada udara ataupun daripada fizikal. Bila kita pegang masuk mata, telinga, hidung dan mulut, dia tak teruslah menunjukkan sifat. Ya. Dia akan berinkubasi dulu. Ya. Sering saya bagi contoh kepada ibu bapa yang berjumpa saya kata ibarat kita tanam durian lah. Ya. Isu durian di raut yang heboh baru-baru ni. Ya. Dia taklah kita tanam hari ini, esok akan tumbuh. Ya. So, bila virus tu masuk ke badan kita, kadang-kadang dia boleh membiak dulu sehingga lebih kurang seminggu. Kemudian barulah dia akan menunjukkan tanda dan pada tempoh itu kita akan boleh menjangkitkan orang sekitar 10 hari. Dan selepas 14 hari barulah virus itu akan hilang sendiri. Ya. Virus ini, kuman-kumannya ada banyak. Ya. Kumannya ada virus, ada bakteria, ada yang atypical, ada yang fungal. Ya. Virus ni kita boleh katakan sifatnya dia datang, dia pergi. Jadi ada virus yang baik, ada virus yang jahat. Coronavirus pada asalnya agak baik. Maksudnya dia cuma bagi flu, batuk, sesama biasa. Tetapi setelah mutasi jadi MERS-CoV, SARS, ya, atau yang COVID-19 yang kita alami sejak setahun lebih ini, ada orang yang dapat simptom yang teruk, ada orang dapat simptom yang baik. Ya. Analoginya,
untuk senang faham, saya pasti di kalangan pendengar pada hari ini ada yang buat side income, ya. Contohnya menyewakan kereta, ya. Ada yang buat homestay, ada yang buat rumah, ya. Tidak salah asalkan tidak mengganggu kita punya kerja yang asal, ya. Tetapi orang yang menyewa ni macam-macam perangai, ya. Dia datang, dia pergi. Kadang-kadang ada yang merosakkan kereta kita, ada yang menconteng-conteng rumah kita, ada yang kita kata peti sejuk jangan letak benda yang yang tak halal apa semua dia letak juga, ya. Kita tak boleh kawal benda ni. Maksudnya sesuatu tu ada yang okey, ada yang tidak okey, ya. Sebab tu bila kita tahu tentang sifat cara jangkitan dan sifat inkubasi ataupun infectivity coronavirus ini, itulah daripada datangnya SOP untuk langkah pencegahan. Next slide. Secara kasar kita boleh katakan 80% hingga 90% yang positif coronavirus adalah tiada apa-apa. Maksudnya bagi badan diorang tiada simptom. Ya? Maksudnya yang kita kata tahap 1. Ya? Sebab itu pada peringkat awal, ramai yang mengatakan coronavirus ini adalah pandemik atau COVID-19 ini adalah pandemik. Tipu saja. Ya? Dia kata saya kena tahan, saya kena masuk pusat kuarantin, duduk saja-saja, tak boleh bersigup, tak boleh mau apa, tapi dapat makan free, dapat tidur free, tak boleh keluar mana-mana, dan selepas tu dibebaskan begitu saja tanpa perlu buat swab pun. Ya. Patutnya orang yang begini adalah patutnya orang yang bersyukurlah, ya, kerana dia kena coronavirus atau COVID-19 tetapi dia tidak memiliki sebarang gejala. Ya. Majoritinya tidak bergejala. Ya. Tahap kedua, dia ada simptom, contohnya demam, batuk, ataupun yang paling tipikal adalah hilang deria bau, hilang deria rasa. Maksudnya dia cium durian pun dia tak rasa. Ya. Dia tak ada rasa bau. Ya. Tapi dia makan jugalah, mungkin sebiji dua kan. Ya. Tahap ketiga, dia ada gejala sesak nafas, tetapi tidak memerlukan sebarang bantuan oksigen. Gejala keempat, perlu bantuan oksigen. Gejala kelima, itu yang sudah melibatkan gangguan organ. Masa tu yang tekanan darah tinggi akan terganggu, kencing manis, gula, kucar kacir. Jadi itu yang akan ada gejala kita kata. Secara kasarnya tahap 3, 4 dan 5 ni akan kemungkinan besar akan diperhatikan di hospital. Ya. Alright. Apa yang kita bimbang tentang coronavirus ini atau COVID-19 ini? Next slide. 1% secara kasarnya, 1% daripada yang positif tadi, walaupun 80% insya-Allah tidak ada apa-apa, tapi 1% itu berpotensi untuk meninggal dunia. Ya. Siapa yang meninggal dunia? Majoritinya 75% ataupun 3/4 adalah lelaki. Ya. Lelaki ni memang dalam banyak-banyak penyakit memang mati dululah. Ya. Tapi kita ni antara yang berjaya. Maksudnya kalau kita ingat subjek sains dalam beribu-ribu sperma, kita ni antara yang berjaya dilahirkan. Tetapi bila penyakit, memang lelaki yang banyak mati dulu. Kedua, COVID-19 ini, somehow untuk kanak-kanak dia okey. Ya? Sebab tu kalau kita perhati di kalangan sekolah, contohnya sekolah lama saya, Sekolah Menengah Agama Kota Kinabalu, pernah terkena PKPD, sekitar 70 orang positif. Tetapi Alhamdulillah, di kalangan kanak-kanak ini, di kalangan mereka, kebanyakannya okey. Tetapi kita kena elak, kita teruskan SOP di sekolah sebab kalau mereka balik, mereka boleh jangkitkan kepada ahli keluarga. Dan ahli keluarga yang kita risau adalah ahli keluarga yang berwarga tua, yang 65 ke atas. So kita boleh perhatikan, 65% daripada kadar kematian adalah yang berumur 60 tahun ke atas. 80% daripada mereka adalah yang memiliki penyakit darah tinggi, kencing manis, masalah jantung, masalah kolesterol. Ya, saya rasa ramai kita ada salah satu daripada ini. Sebab itu kita kena berhati-hati. Ya. Berdasarkan statistik yang diumumkan kemarin, setakat ini di Malaysia lebih kurang 800,000 kes COVID-19 telah berlaku. Dan 0.7% telah meninggal dunia, iaitu sekitar 5,677 orang. Akan tetapi, seperti saya katakan tadi, gelombang ketiga ini telah mencatatkan kadar kematian lebih tinggi berbanding dengan gelombang pertama dan kedua.
Kemarin kita telah rekodkan 135 kematian. Ini adalah rekod paling tinggi, ya, berdasarkan statistik sebelum-sebelumnya. Sampai kita kena hati-hati. Dan kita kena faham, makin ramai yang sakit, makin ramai yang kena kuarantin, dan makin ramai yang akan masuk hospital. Kita kena faham, penyakit ini bukan setakat COVID-19. Ya, berapa ramai antara kita yang ada masalah mata, sekarang ni kena delay. Ada katarak paling simple. Tak boleh operation kerana hospital tak mampu untuk menampung operation yang simple-simple. Berapa ramai di kalangan budak sekolah yang ada caries gigi yang perlu menjalani pembuangan kita kata pembersihan gigi itu dengan cara dibius penuh, terutama yang nakal yang tak boleh tahan sakit ni, terpaksa di-delay, ya. Tapi kita kena faham tentang pentingnya untuk kita menurunkan kadar kes supaya kes itu tidak membebankan perkhidmatan ataupun fasiliti kesihatan yang ada. Contoh, kita di KK ni kita ada 3 hospital. Queen Elizabeth I, Queen II, dan juga Hospital Likas. Sekiranya orang beranak pun tak boleh pergi kerana Hospital Likas dah penuh COVID positif, di mana dia nak beranak? Tak kena hantar ke Kota Belud, tak kena hantar ke Hospital Papar. Dalam bulan dan kita beranak pula. So, itu yang kita kena faham. Dan paling penting adalah, memang nampak 1% ini adalah sedikit. Tetapi, kalau 1% tu adalah ibu bapa kita, orang tua kita, sahabat kita, kesan tu akan kekal hingga selama-lamanya. Berapa ramai yang meninggal tanpa sempat berjumpa, tanpa sempat kita tengok, kita kuburkan, tak sempat kita uruskan. Sebab memang proses pengkebumian COVID-19 ini kena dijalankan dalam proses yang sterile. So kita boleh tengok dari jauh saja. Dan ada orang mengatakan, lah, coronavirus ni biasa saja, biarlah kena semua orang. Boleh. Tetapi katalah kita ada 34 juta penduduk Malaysia. Kalau kita ambil 1%, 300,000 kes. Sekarang ni kita ada baru 5,677 kes kematian. Sanggupkah kita menerima 300,000 kematian? Sama-sama kita fikirkan. Okay, next slide. Kajian juga menunjukkan dalam 88% yang tiada simptom tadi, yang positif COVID-19, sebenarnya ada parut. Apabila kita buat MRI, jantung dan paru-paru, kalau kita perhati slide yang sebelah kanan tu, ada berlaku parut. Maksudnya walaupun kita positif, tiada simptom, tiada batuk, tiada selsema, tiada deria rasa, tiada sesak nafas, parut tu telah berlaku. Yang mana sekiranya kita kena penyakit pneumonia, kita kena serangan jantung, akibatnya lebih teruk. Sebab tu COVID-19 ini adalah benar. So kita kena hati-hati. Baik, itu revision. Saya rasa semua orang sudah faham, tetapi kita kena faham sifat COVID-19 itu. Baik, sekarang kita pergi kepada macam mana kita untuk mencegah. Slide berikutnya. Banyak orang memikirkan tentang rawatan. Sebab itu saya kata tadi, saya ingin tekankan sekali lagi, COVID-19 ini adalah virus. Virus ini sifatnya dia datang, dia pergi. Jadi makanlah segala cengkeh ke, makanlah, minumlah kelapa muda ke, letak Vicks ke, benda tu kalau dia mau datang, dia datang. Dia hilang, dia hilang. Sebab tu bila orang pertikaikan tentang Kementerian Kesihatan tidak merawat pesakit COVID dengan penyakit dengan ubat ivermectin, itu adalah satu konsep yang salah. Dalam konsep kesihatan, mencegah itu lebih baik dari merawat. Kita tidak fikir pasal merawat dulu, kita kena fikir pasal pencegahan. Sebab macam saya kata, even yang COVID-19 positif pun, yang masuk ke dalam hospital, apa yang kita lakukan adalah kita bantu untuk maintain oksigen dia, supaya organ-organ dalaman itu tidak terganggu. Kita maintain darah dia, supaya jangan jadi berlaku darah pembekuan. Baik, ada 3 perkara tentang konsep pencegahan yang kita kena faham. Pertama, next slide. Sebagai orang yang beragama, ini anjuran banyak ulama, Agim pun, yang ulama Indonesia pun menyarankan sebegini, Ustaz Ahmad Dusuki pun menyarankan sebegini. Tapi yang saya rasa tulisan ni COVID-19 ni kecek kelate lah. Mungkin dia sebut tu secara COVID-19. So langkah pencegahannya, kita percaya bahawa setiap apa yang berlaku
itu adalah ujian ataupun ingatan dari Allah. Ya. Saya tidak suka mengatakan bala, ya, kerana saya rasa ini adalah ujian, ini adalah ingatan. Ya. Sifat Allah itu, Tuhan itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Sebab itu kita percaya bahawa setiap yang berlaku ada punca dia dan ada hikmah dia. Ya. Sebab itu kita kena berdoa kepada yang pemberi, yang maha pemberi. Ya. Sebab itu kita sentiasa cuba amalkan zikir ataupun lebih terkenal dengan kita kata doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian langkah-langkah berikutnya ni adalah langkah-langkah kita kata untuk apa? Untuk keluar rumah lah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama'i wasamiul alim. Ini semua kita punya pelindung, ya. Bagi yang beragama Islam, ini salah satu cara kita. Bagi yang bukan beragama Islam, mungkin ada cara-cara mereka tersendiri. Tetapi kita percaya semua benda ini adalah daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Next slide. Ya. Walaupun kita percaya tentang semua berlaku tu adalah daripada Allah, tetapi Allah tak menyuruh kita meninggalkan unta kita begitu saja. Ya. Allah suruh kita berusaha. Ya. Sebab itu, usaha ni pula kena usaha yang betul. Sama macam teknik belajar. Ada orang berusaha bersungguh-sungguh belajar, tapi result tak bagus juga. Ya. Ada orang teknik dia bagus. Ya. Sebab itu, teknik pembelajaran ataupun sekarang ni orang sudah keluar SPM, STP, cara pemilihan untuk pergi universiti melalui UPU, kena ada teknik dia, kena ada cara dia. Ya. Sebab itu kita kena faham konsep dia dulu. Sebab itu saya kata tadi, kita revision balik tentang COVID-19. Kenapa kita guna topeng, kenapa kita guna mask, kenapa kita kena basuh tangan, kenapa kena jarak? Kerana itu sifat virus itu menjangkit. Ya. Sebab itu, bila kita faham cara konsep virus itu berjangkit, kita tahu pencegahan dia. Ya. Saya tidak perlu bincang pasal kita kata solat kena jarak, sebab itulah konsep dia. Ya. Dan bukan ulama di Malaysia saja yang buat begitu, hampir seluruh dunia. Ya. Jadi pentingnya penggunaan mask, kalau kita perhatikan yang slide yang ni, sekiranya seorang yang positif batuk dengan jarak dekat kepada orang yang tidak memakai mask dan dia pun tak pakai mask, 90% akan kena. Tetapi kalau yang batuk tu tak pakai mask, batuk kepada orang yang ada mask, kadar kejangkitan tu turun jadi 30% sahaja. Kalau dua-dua pakai mask, ya, jadi turun 1.5%. Ya. Kalau dua-dua pakai mask dan ada jarak, tidak bersentuhan, ya, pakai hand sanitizer, tidak bersalaman, tidak berpeluk-pelukan, ya, kadar jangkitan tu jadi zero. Ya. Tetapi manusia ni tetap manusia. Ya. Next slide. Setelah kita berdoa, setelah kita cuba cegah dengan kita panggil SOP, akhirnya manusia ni memang macam-macam. Ya. Of course dalam satu kelas 30 orang, bila kita kata faham, faham. Ya. Tapi mungkin satu tak faham, tapi dia diam saja, tapi dia buat jahat. Contohnya kita denda murid. Ya. Ada yang menangis bagi tahu ibu bapa dan ibu bapa marah kita. Ada yang dia diam, tapi lepas tu dia balik, dia contek, dia gores kereta kita. Ya. Manusia tu macam-macam. Akhirnya kita tak boleh kawal manusia ni. Ya. Sebab tu datanglah langkah pencegahan ketiga, pemberian vaksin. Contohnya, kita pernah mencatatkan kadar zero pada 1 Julai 2020. Selepas SOP, selepas PKP yang full lockdown kita kata, pada bulan 3 hingga bulan 6 tu. Tetapi, satu trigger paling dekat dengan kita lah, kita punya Sabah election. Zoom terus naik balik. Ya. Bulan 1, bulan 2, akibat PKP yang tidak strict, ya, akibat macam-macam lah. Ya. Sebab tu sampai sekarang kita tak turun-turun. Sebab orang panggil apa? Lockdown. Maksudnya tidak serius. Kerana kita kena jaga ekonomi. Kita kena balance antara ekonomi. Sebab tu datangnya pemberian vaksin. Kita ni tak pandai. Terus terang cakap kita tak pandai. Kenapa kita kena argue benda-benda yang terlalu kecil-kecil? Kita ikut jalan cakap ulama. Majlis Muzakarah telah mengumumkan vaksin COVID-19 ini adalah harus dan ia wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan. Baik. Kita pergi kepada basic tentang macam mana vaksin ini berfungsi. Ya. Next slide. Saya bagi contoh kalau kita terkena penyakit cacar. Saya rasa hampir semua yang mendengar pada hari ini mesti pernah kena cacar.
kita akan kena jangkitan demam, kita akan merah-merah badan, kemudian merah-merah itu jadi berair, kemudian jadi parut. Itu cacar. Dan itu pun sejenis virus, kita panggil varicella zoster. Sebab tu bila dia datang, minumlah air kelapa muda kah, sapulah daun semambu kah, dia keluarlah, dia hilang nanti dia hilanglah. Dan dia akan jangkit kepada seseorang yang lain. Sebab tu kadang anak kita pertama kena, minggu depan anak yang kena, lepas tu pindah lagi anak kena, satu rumah kena. Jadi sebab tu kita kata bila kita kena jangkitan, kita sakit, kemudian kita dapat antibody secara semula jadi. Sebab tu bila kita pergi asrama, pergi sekolah, ada kawan yang kena cacar, kita tak sakit. Tetapi cacar ni tidak bahaya. Dia tidak melibatkan organ, dia tidak melibatkan paru-paru, dia tidak membahayakan kepada orang tua, dia tidak membahayakan kepada orang yang berisiko. Sebab tu, bila kita bagi vaksin, secara awal, kita akan dapat antibody. Itu konsep vaksin. Jadi bila ada orang lain kena, kita alhamdulillah insyaAllah tak sakit, ataupun sekurang-kurangnya sakit tapi tak teruk. Maksudnya kita masih boleh kena positif COVID walaupun kita sudah vaksin, tetapi sekurang-kurangnya kita mencegah daripada kita progres kepada stage 4, stage 5 tadi itu, yang boleh bahaya nyawa. Okay, boleh faham lah kan? Alright, next slide. Tetapi sekiranya hanya satu orang di kalangan kita yang vaksin ataupun tak pernah vaksin, kalau kita perhati gambar rajah ke atas, di atas, jangkitan tu boleh berlaku dalam community. Ataupun baru kalau di Sabah ni kita perhatikan berdasarkan data kita hanya baru 10% yang vaksin. Dos pertama, 70% dos kedua. Setakat ni kita kata di Malaysia ni baru 10% lah yang dapat vaksin. Kita akan masih berada di tahap yang kedua tadi, yang di bawah ni, yang second graph tu, yang mana kita masih boleh jangkitan tu masih boleh berlaku di kalangan community. Sebab tu orang kena faham, walaupun kita sudah berjarum, disebabkan masih ramai yang belum boleh jarum. Kita kena masih mengamalkan SOP sehingga 70 hingga 80% di kalangan populasi kita telah mendapat herd immunity. Herd immunity ni adalah hanya tinggal 10 hingga 20% yang tak berjarum. Yang di gambar raja berikutnya. So, kalau ada satu orang sakit, hanya dia saja yang sakit. Jadi kita akan dapat mengawal penyakit ni secara ni. Benda ni sudah banyak kajian. Penyakit polio. Sebenarnya sejak tahun 2000 tiada kes polio. Tetapi kalau ingat tahun lepas, kenapa kita bagi pemberian ubat polio minum sebagai dos tambahan? Kerana pada hujung tahun 2019, kita ada 4 kes polio. Yang berlaku di kalangan yang kita kata bukan warga negara, tetapi disebabkan mereka di dalam populasi kita. Sebab itu kita bagi balik vaksin polio secara minum untuk boost antibody, pada masa sama kita beri polio tadi kepada mereka juga. Banyak lagi penyakit lain, penyakit difteria, kita dah tak nampak. Smallpox, kita dah tak nampak. Tetanus kurang sedikit, difteria tak nampak. Itu vaksin-vaksin yang sudah menunjukkan kesan. So COVID-19 ini buat masa ini tak nampak sangat kesan dia sebab populasi kita masih tak ramai yang dapat jarum. InsyaAllah dijangkakan pada pertengahan dan hujung bulan ini sekitar 14 juta dos vaksin COVID-19 daripada AstraZeneca, Pfizer dan juga Sinovac akan mula masuk ke Malaysia dan dijanjikan Sabah akan dapat 1 juta. Sebab tu bagi yang sudah vaksin kena pakai SOP. Jadi bagi orang yang mengolok-olok lah kita kata alah dulu PM kata sudah jarum boleh pergi ke sana pergi ke sini. Of course sebab kita baru 10%. Kalau dalam exam 10% ni masih gagal. So kita kena capai 70 hingga 80%. Di situlah datangnya tanggungjawab kita semua. Alright, next slide. Vaksin COVID-19 ni sesuatu yang baru. Banyak orang pertikaikan cepat betul vaksin COVID-19 ni datang. Memang direka-reka mungkin. Vaksin kuman tu direka, vaksin pun direka, sudah standby sudah. Ini Bill Gates punya punca lah ni. Tetapi orang yang mengatakan itu, dia tak tahu
MERS-CoV tu apa, SARS tu apa. Seperti yang saya kata tadi, MERS-CoV dan SARS tu tadi adalah coronavirus juga, adalah varian coronavirus. Yang mana pada waktu itu kajian telah dijalankan. Tetapi kenapa vaksin tidak dikeluarkan? Kerana dia setempat. SARS hanya di China, MERS-CoV hanya di Saudi. Sebab tu dia tak jadi vaksin pada waktu itu. Jadi sebab itu, maksudnya basic tu kita sudah ada, foundation tu sudah ada. Sebab tu dalam setahun begini, selepas COVID-19 berlaku sejak Disember 2019, sekitar November, Disember 2020, kita sudah ada vaksin COVID-19. Secara kasar, ada 3 yang sudah diluluskan oleh kita punya kerajaan, Pfizer, AstraZeneca, dan juga Sinovac. Yang akan datang CanSino, Gamaleya dan juga Johnson & Johnson. CanSino dengan Gamaleya hanya pemberian 1 dos. Bagi yang Pfizer, AstraZeneca, Sinovac ni pemberiannya sebanyak 2 dos, ada selang masa dia. Kenapa vaksin ini perlu pemberian sekurang-kurangnya 2 kali? Sebab senang cerita macam kita mengajar lah. Tak semua orang gifted. Mungkin saya punya sahabat saudara Yamin, kita ajar sekali dia faham. Tapi majoritinya dalam kelas tadi, 29 orang tadi, kita kena ajar berulang-ulang. Sebab tu silibus kita pun selalunya ada repetition. Ada foundation dia yang kena ulang-ulang. Ibaratnya bagi sekali tak ingat, kali kedua baru ingat betul. Sebab tu COVID ni, vaksin ni pun ada 2 kali pemberian. Ada orang pula, mula-mula kata tak mau, lepas tu sekarang memilih pula. Dia kata, nanti Sinovac tak boleh pergi Arab Saudi, AstraZeneca tak boleh pergi Europe. Jangan fikir tu dulu. Arab Saudi pun tak buka lagi, haji pun tak buka lagi, kita nak keluar negara pun tak buka lagi. Kalau you mati dulu, sebab tu kita kena ambil vaksin apa yang ada. Vaksin yang bagus adalah yang ada pada kita, yang diberikan kepada kita. Ini konsep dia yang kita kena faham. Jangan demands lah. Kena pilih kena terima apa yang dibagi. Ibarat macam orang tanya buku silibus mana yang bagus, buku kerja yang mana yang bagus. Kalau zaman saya dulu ada Preston, ada Sasbadi, ada Pelangi. Tak guna kita beli 3-3 kalau tak baca. So sebab tu kita kena bijak dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan COVID yang masih tinggi. Dalam situasi yang bertukar-tukar SOP, semua orang dah bosan, semua orang dah penat, kita panggil long COVID syndrome. Ada yang terpaksa kita kata masalah pembelajaran, masalah pemakanan, ada juga stigma yang berlaku. Jadi maksudnya kita kena terima apa yang dibagi. Kenapa setengah-setengah daerah di Sabah ini kadar vaksinasi mereka lebih tinggi? Kerana kita kena faham yang sewaktu peringkat awal hanya Pfizer yang masuk. Pfizer ni pula sifatnya dia kena simpan dalam peti yang boleh bertahan 70 degree begitu. Sebab tu bila katalah contohnya, dan Pfizer ni 1 botol dia share untuk 6 orang. Katalah saya hantar 100 vial atau 100 botol ke Membakut. Of course di Membakut dapat 600 orang sebab 100 kali 6. Tetapi 600 tadi kalau di KK ni macam kacang saja, macam sikit saja. Sebab tu kita kena faham kena sabar. Tapi insyaAllah macam saya kata tadi, pertengahan Julai ini akan lebih banyak vaksin akan sampai ke negeri kita. Alright. Next slide. Ada kajian telah dijalankan sebelum vaksin datang ke Malaysia pada sekitar bulan 3 yang lalu. Secara kasar 70% samikna wa atokna. Dia terima aja. Apa kerajaan suruh, apa ulama suruh, apa doktor-doktor suruh, ambil saja. Ada yang 17 ni yang macam ambil tak ambil. Ada saya punya kakak sepupu dia kata 4 orang di sekolah tu cikgu-cikgu tu dapat nama. Yang dia orang 2 ni pergi dulu. Yang 2 ni mula-mula tak mau. Tapi bila dengar Cik Kak Yung pergi, kami pun pergilah. Ada manusia ni memang ada begitu. Ada 16% ni dia terlalu mengkaji, terlalu banyak fikir, terlalu sangka negatif. Dia kata ni benda tak bagus apa semua, jadi sebab tu dia tak mau. Tetapi insya-Allah saya yakin 80% akan dapat tercapai sebab 80% orang dah bosan. Next slide. Berdasarkan plan kita ada 3 fasa. Fasa pertama untuk frontliner, fasa kedua untuk yang berisiko,
fasa ketiga untuk yang berikutnya. Jadi maksudnya fasa-fasa ini juga mengutamakan yang lebih berisiko, ya, sebab kita tahu penyakit tadi bahaya kepada yang berisiko. Tetapi kita kena faham yang COVID-19 ini satu benda, vaksin COVID-19 satu benda yang baru. Akan ada sentiasa kajian-kajian. Ya, kalau kita perhatikan pada asalnya kita kata untuk 18 tahun ke atas, tetapi sekarang kita kata 12 sehingga 18 tahun ke atas boleh 12 tahun ke atas boleh diberikan sudah vaksin COVID-19. Maksudnya akan ada kajian-kajian terbaru, akan ada perubahan-perubahan tertentu. Next slide. So kita pergi kepada 10-20% yang tak mau vaksin tadi, ya. Banyak yang takut tentang kesan sampingan, ya. Banyak juga yang kata vaksin ini tidak selamat, ya. Ada yang kata okey tak apalah, biarlah saya kena, ya. Tetapi macam saya kata, sekarang ni kita kata dekat 70 juta di Malaysia telah terima dos pertama, 3 juta telah terima dos kedua. Alhamdulillah, ya. Kita kata memang ada orang mengatakan dos pertama dia sakit sikit, sakit kepala, mengantuk sedikit, tapi dos kedua dia okey. Ataupun sebaliknya, dos pertama okey, dos kedua teruk sikit. Macam saya kata tadi lah, reaksi badan seseorang tu berbeza. Manusia ni takkan sama semua orang. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang handsome, ada yang tidak, ada yang asal orang apa sangkal jahat, ada orang sangkal baik. So benda tu akan memang boleh berlaku, tetapi kita kena memikirkan tentang matlamat jangka panjang. Sampai bila kita kena berterusan begini. Saya pun rimas sentiasa pakai baju biru ni. Saya pun rimas kena tutup kepala, kena pakai mask semua. Kalau kita kena balik, kita kena pergi kepada kehidupan kita semula. Tetapi kita kena faham yang COVID-19 ini tidak akan mati. Tetapi bila sudah kita vaksin hampir 80%, kita telah mencapai herd immunity. Benda tu akan jadi penyakit macam biasa, macam denggi, ya, macam malaria. Memang ada, ya, memang boleh bahaya. Tetapi ada pada tempat-tempat tertentu. Saya yakin ramai di kalangan pendengar ni peminat bola sepak. Kita boleh perhatikan di Euro, ya, di Wembley, final nanti awal pagi Isnin nanti, stadium penuh. 24 Julai nanti start bola Sabah, tapi kita rasa takkan boleh masuk stadium dalam keadaan sekarang. Kenapa? Sebab mereka telah mencapai sekurang-kurangnya 50 hingga 60% yang telah berjarum, yang telah bervaksin. Kalau kita perhati, kita bandingkan dengan Copa America. Satu tiada live lah, tetapi kita boleh perhati melalui YouTube, kita boleh perhati stadium kosong. Kenapa? Sebab di Brazil, di Colombia, kes masih tinggi. Kadar vaksinasi lebih kurang macam kita, baru 10%. So final Argentina Brazil nanti awal pagi Ahad nanti jam 8 pagi nanti stadium akan tetap kosong. So lain feeling dia tengok bola tu dengan stadium penuh dengan bunyi-bunyi player teriak-teriak saja. So kita kena teruskan hidup ni. Okay, next slide. So macam saya kata benda ni benda baru. Soalan-soalan yang praktikal, mungkin kita boleh bincangkan di sini. Bagaimana kalau saya pernah vaksin, bagaimana kalau kita sudah kena COVID-19? Adakah kita perlu vaksin? Ya, memang kita perlu masih vaksin. Bila? Secara kasarnya, anytime. Tetapi konsensus mengatakan, kalau katalah saya positif sekarang, 3 bulan nanti baru saya ambil vaksin yang COVID-19. Kenapa? Sebab kita utamakan yang tak kena lagi. Itu dia punya praktikal dia. Bukan kata tak perlu ambil, sebab varian COVID ni ada berlaku, dan antibody kita mungkin dapat kepada varian tertentu. Sebab tu kita tambahkan kita punya antibody. Katalah contohnya dos pertama sudah ambil, tiba-tiba kena vaksin, kena COVID pula. Pun kena ambil dengan syarat kita simptom kita sudah ni. Kemarin viral ada satu wanita membawa ibunya positif ke pusat pengambilan vaksin. Kan dah bahaya kepada orang lain. So maksudnya agak selfish lah, minta maaf cakap. Sebab tu kita kena bagi orang lain yang terdahulu. Bagi yang menerima rawatan antibody, yang itu kena defer untuk 3 bulan. Bagi yang mengalami long COVID syndrome, lemah, lesu, hilang selera makan pun tetap kena ambil vaksin. Maksudnya vaksin ini walaupun kita sudah kena, kita masih kena ambil. Alright, next slide. Macam saya bincangkan tadi, kita ada delta, kita ada lambda, ada alpha, ada beta,
adakah vaksin COVID-19 yang akan diberikan kepada kita dapat melindung daripada varian-varian ini? Setakat ini data-data agak meyakinkan sekurang-kurangnya untuk mencegah benda tu kita memang kena ambil, ya. Sebab at least sekurang-kurangnya dapat meningkatkan antibody kita. Sekiranya kita positif pun kita hanya dapat stage 1 atau stage 2 sahaja. Ya. Bagi yang regular blood donor yang selalu menderma darah, secara kasarnya disarankan selepas 7 hari vaksin untuk menderma, boleh sudah menderma darah. Next up. Adakah kita boleh ambil vaksin pada hari yang sama? Ya. Secara kasar sebab dia benda baru, ya. Kita pun kata kita masih kena tengok kesan kepada benda-benda lain, ya. Sebab setiap benda ni ada kajian dia, ya. Dia kaji dulu baru dia decide, ya. Boleh ke tak boleh, ya. Sebab tu dicadangkan, katalah ada ibu bapa yang ingin ambil vaksin influenza, 2 minggu selepas dapat COVID-19, maksudnya ada jarak antara satu vaksin dengan satu vaksin lain. Tetapi katalah contohnya ibu tu mengandung, dia kena jarum tetanus ataupun hepatitis B ke segalanya, kita kena balance antara kebaikan dan keburukan. Sebab tu dia perlu ada surat doktor. Alright, next slide. Ini satu benda yang saya rasa di kalangan guru-guru, sekarang pegawai Jabatan Pendidikan Sabah, pasti ada yang mengandung, pasti ada yang sedang menyusukan badan bayi. Ya. Macam saya kata vaksin ni, dia ada kajian dia. Pada peringkat awal tidak dibenarkan. Kemudian Pfizer dan AstraZeneca dibenarkan. Dan sejak 2 minggu lepas, Sinovac pun sudah dibenarkan. Maksudnya bagi ibu mengandung, sekitar 14 hingga 33 minggu, masih boleh ambil vaksin. Bagi yang ibu menyusu, anytime boleh vaksin. Tetapi kalau kita rasakan perlu, still kena ambil, tapi melalui ada surat doktor yang biasa merawat seseorang itu. Next slide. Ada yang bimbang tentang isu kesuburan, ya, fertility. Ya. Kajian menunjukkan tidak mengganggu, tetapi ataupun sekiranya seseorang guru tu mengambil langkah-langkah pencegahan kehamilan, ya, tetap kena ambil sama ada ubat ataupun jarum tadi tu. Ya. Maksudnya tidak masalah antara vaksin dengan mengandung atau langkah kesuburan atau fertility tadi. Ya. Okay, next slide. Macam saya kata, kita ni orang biasa. Kita ikut je lah saranan orang-orang yang lebih arif. Buat apa kita mau tunjuk pandai sedangkan lagi ramai yang lebih pandai. So di slide ini orang kampung saudara saya, Yamin, Dr. Zainab Kasim, dan Prof. Burhanuddin, mereka bekerja di King's College Hospital di UK, di London. Mereka antara orang Malaysia yang awal. Disember 2020, dia dah ambil vaksin tu. Dan Alhamdulillah, tidak apa-apa masalah. Kalau kita punya tagline, lindungi diri, lindungi semua. Di Indonesia mungkin isu halal apa semua, dia kata vaksin aman. Aman ni maksudnya selamat, dan halal. Turki, Erdogan yang kita sanjungi, Saudi, semuanya sudah ambil vaksin. Banyak lagi, Mufti Meng lah apa semua tu, dan mereka okey, tidak apa-apa masalah. Wow. Jadi isu pasal Sinovac tadi, pasal haji tadi, Indonesia dan Turki 70% vaksin mereka adalah Sinovac. So jangan risau. InsyaAllah Saudi nanti itu politik lah. Saudi nanti akan benarkan juga. Sebab WHO telah luluskan. So nanti tidak masalah untuk haji atau umrah, Sinovac akan tetap dibagi, akan tetap dibenarkan. Baik, slide terakhir, slide berikutnya. Bila kita kata COVID-19 ni Yahudi lah, ataupun vaksin ni Bill Gates Yahudi punya agenda lah. Israel antara negara yang paling awal melengkapkan vaksin di kalangan warga negara dia. So Yahudi ni dia lagi takut, layang-layang terbang pun dia tak bagi berani di dalam dia punya ruang udara. So maksudnya benda ni memang betul bahaya. So kita kena ambil, kita kena percaya yang benda ni adalah salah satu cara untuk kita meneruskan hidup, untuk kita melawan COVID-19 ini agar dia jadi penyakit yang macam biasa semula. Baik, kesimpulan. So secara kasar, vaksin selamat dan efektif,
kajian sudah dijalankan, ya, kita perlu menjalankan tanggungjawab kita, daftar, dan sekiranya dipanggil, appointment sudah dibagi, kita ambil vaksin tu, sebab bila kita melindungi diri, kita akan melindungi orang lain untuk kita mencapai 70 hingga 80% orang mendapat vaksin agar kita dapat herd immunity. Bagi yang sudah mendapat vaksin, buat masa ini segala SOP penjarakan, kebersihan tangan, penggunaan mask, ya, perlu diteruskan, ya, kerana benda tu masih ada. Kita tak akan dapat matikan coronavirus ni, ya. Dan kita kena faham vaksin ini mencegah penyakit ini daripada jadi teruk. Maksudnya kita bukan kata tak kena langsung, memang akan kena, ya. Tetapi sekurang-kurangnya bila kita jarum COVID-19 punya vaksin, kita dapat mengelakkan kita daripada kena jangkitan yang lebih teruk, ya. So maksudnya kita masih boleh jadi pembawa, tetapi pada masa nanti setelah kita mencapai herd immunity, masing-masing dah vaksin. Sebab tu bagi saya, SOP Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah menetapkan yang hanya vaksin boleh pergi adalah satu konsep yang bagus untuk, maksudnya kita sama-sama di masjid tu masing-masing ada jarak, ada ni semua, masing-masing dah vaksin, so kita tak dapat jangkitkan sama-sama kita, walaupun ada yang mungkin ada bawa benda tu, ya. Tetapi sesuatu tindakan atau keputusan yang bagus perlu dimulakan dengan langkah yang betul, ya. Bila kita buat SOP tapi kita tahu baru 10%, ya, banyak lagi imam yang tak ambil vaksin, ya, macam mana kita nak amalkan? Itu yang terjadi. Banyak masjid yang tak dapat menjalankan solat Jumaat, ya. Itu satu benda yang kita kena akui, kita kena perbaiki, ya. Tapi insyaAllah macam saya kata, telah diumumkan 1 juta akan sampai tak lama lagi. So kita berdoa agar benda ni dapat lebih cepat berjalan, ya. So yang terakhir, benda ni, vaksin ni adalah sesuatu benda yang baru, akan sentiasa ada perubahan-perubahan dari masa ke semasa, ya. Yang kita kata sebelum ni tak boleh, insyaAllah akan boleh, ya. Dan maksudnya dia akan sentiasa kaji. Macam kita punya kurikulum lah, akan sentiasa dikaji, tak habis-habis, ya. So akan ada penambahbaikan dari masa ke semasa, ya. Sebab tu kita ikut sajalah, ya. Kita jalankan tanggungjawab kita daftar, sabar menunggu, kerana buat masa ini memang bila demand tinggi, of course tak dapat semua orang, ya. Jadi kita mudah-mudahan kita sama-sama berdoa dengan segala yang dilakukan ini dapat kita dapat teruskan hidup yang kembali macam biasa, ya, untuk kebaikan semua. Saya rasa setakat itu sahaja. Segala yang baik itu datang dari Allah. Yang silap dan salah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya serahkan balik kepada pengerusi majlis, Saudara Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat saya Dr. Muhammad Iqbal, Haji Muhammad Ien, di atas perkongsian itu tadi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, beliau ini juga merupakan salah seorang alumni ataupun beliau mendapat pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Inanam yang kini sekarang dikenali sebagai TUNAS ataupun Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datuk Mustafa Tun Ahmad Shah. Salah, minta maaf ya. Dan seterusnya juga beliau melanjutkan lagi pelajar di SMK Agama Kota Kinabalu. Jadi beliau merupakan alumni kepada 2 buah sekolah agama ini, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya beliau ini amat terhad masanya dan begitu sibuk, kita faham, di JMC. Ada 5 orang menunggu di luar. Jadi kita gunakan masa yang ada ini, mungkin kalau ada 1-2 soalan, ya, untuk diajukan kepada doktor kita. Saya buka. Pada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang ingin
berkongsi ataupun bertanya apa-apa soalan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh doktor pada hari ini, bolehlah buka mic itu dan kita bertanya direct kepada doktor. Silakan. Halo, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya Abdul Hadi Wong Abdullah daripada Keningau ya, PPD Keningau. Okey. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Begini dokter, ini saya mau minta penjelasan berkaitan dengan kesan long COVID-nya, sebab saya pun adalah bekas pesakit stage 4 dan sekarang ini ada beberapa simptom lah mungkin kesan long COVID. Adakah, soalan saya cuma satu saja dokter, adakah kesan long COVID ini seperti masalah sendi, sakit-sakit pada badan itu dia akan beransur hilang ataupun macam mana dokter? Terima kasih. Ya, macam saya kata, coronavirus ni satu benda yang baru. COVID-19 ni satu benda baru. Coronavirus sudah benda lama. Sebab tu akan ada pemerhatian, akan ada kajian dari masa ke semasa. Tetapi secara kasarnya, kajian mendapati setakat ini, kebanyakan yang kena long COVID syndrome, maksudnya macam lesu, sakit sendi seperti saudara Hadi tadi, majoritinya selepas 6 bulan insya-Allah akan hilang. Sebab tu rawatan tu adalah kepada apa simptom yang ada. Jadi kita kalau masih sakit apa semua, of course kita kena ambil ubat tahan sakit sekiranya perlu. Of course kita boleh ambil suplemen macam kalsium untuk meningkatkan tenaga, untuk menaikkan kita punya tulang kekuatan tulang kita semua tu. So maksudnya banyak kajian mengatakan selepas 6 bulan banyak akan berubah, tetapi ianya akhirnya bergantung pada individu juga. Sebab tu kita benda ni dari masa ke semasa diorang kaji. Secara kasar itu jawapan saya. Okay, terima kasih dokter. Sama. Alhamdulillah. Ya, seterusnya kalau ada lagi. Tetapi macam saya kata, akhirnya bagi yang dah kena apa semua tetap kena ambil vaksin, tetapi masih ramai yang tak kena. Sebab tu kita kena elakkan, kita kena cegah. Itu yang kita perlu buat untuk masa sekarang. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya Saudara Mazli. Ya. Soalan saya begini dokter. Saya ada seorang guru, sekarang ini dia proses kemo. Oke. Cuman aja, Tuhan, adakah dia perlu untuk vaksinkan ataupun macam mana? Oke. Dokter. Salah. Satu soalan yang bagus. Macam saya kata, benda ni, sebab tu di sinilah peranan kita. Maksudnya akan ada individu-individu yang buat masa ini tidak boleh ambil vaksin. Kerana daya tahan badan mereka lemah. Maksudnya menjalani kemoterapi, ataupun ada penyakit-penyakit tertentu, yang ini kena berbincang dengan doktor masing-masing. Ada yang macam tak boleh tapi sebenarnya boleh, terutamanya yang makan ubat steroid untuk sakit sendi, artritis, SLE sebagainya tu masih boleh. Tetapi memang untuk kemoterapi kita kena perhati dan kita kena cari masa bila diorang yang boleh ambil tu vaksin. Tetapi secara kasar, buat sekiranya tengah aktif kemo atau radioterapi memang tidak digalakkan. Tapi itulah saya kata tadi, pentingnya herd immunity, pentingnya tanggungjawab guru-guru yang lain, ahli keluarga yang lain. Buat masa ini anak kita tak boleh ambil vaksin, walaupun COVID-19 agak baik kepada mereka. Tetapi sekiranya kita jalankan tanggungjawab kita, guru-guru lain menjalankan tanggungjawab menjawab mereka masing-masing. Ahli masyarakat menjalankan tanggungjawab mereka masing-masing. Dan kita mencapai 80%, 70% setelah vaksin, kita akan dapat melindungi 10-20% yang vulnerable ini, yang tak boleh ambil vaksin ini. So, sebab itu pentingnya tanggungjawab kita semua. Jadi maksudnya ada individu yang memang tak boleh, yang kita kena hati-hati. Kita kena balance kebaikan dengan keburukan. Tetapi saya pasti
dalam guru-guru tu contohnya ada 30 guru, satu orang saja yang diuji Tuhan dengan mengalami kanser, ya. Jadi yang 29 lagi kena ambil. Secara kasarnya begitu. Okey, terima kasih doktor. Saya bacakan soalan di chat kita daripada Tuan Muhammad Hanafi Asdi. Doktor, bagaimana dengan mereka yang ada alergik dan tidak boleh ambil vaksin? Okey, betul. Secara kasar alergik masih kena ambil, ya. Maksudnya sebab itu first kita daftar. Kemudian bila kita dipanggil, pakai baju yang sesuai, bawa pen sendiri, jangan lupa handphone untuk MySejahtera. Masa registration akan ada saringan pertama. Masa peringkat kedua, saringan kedua, dia akan tanya morbidity. Ada darah tinggi, kencing manis, dia akan cek tekanan darah. Ya. Kalau tinggi, dia suruh rehat dulu. Ya. Ada kawan sampai dia suruh tidur dulu. Dia orang bagi katil, dia bagi rehat dulu. Ya. Maksudnya, kalau ada sejarah alergik, kita kena declare. Ya. Secara kasar, orang yang alergik masih kena vaksin. Banyak orang tanya, saya ada darah tinggi, saya ada kencing manis, saya ada masalah jantung. Saya takut mau vaksin. Sebenarnya, kamulah yang kena ambil vaksin. Kalau kamu kena COVID, stage 5. Kuasa Tuhan lah. Mudah-mudahan dijauhkan. Ya. Stage 4, stage 5 tu tak lari lah tu. Ya. Ibaratnya orang cakap, dia punya lah tu. Ya. Satu kita kena hati-hati. Peringkat ketiga, akan ada pemerhatian. Ya. Bagi yang ada berisiko ini, ada sejarah alergik ini, baik alergik makanan kah, alergik ubat-ubatan kah, pemerhatian tu akan dijalankan lebih lama. Maksudnya anda tak boleh balik dulu. Orang lain mungkin 15 minit, mungkin 30 minit. Anda mungkin kena diperhatikan di pusat pemberian vaksin tu selama 1 jam. Ya. Kerana 95% allergic reaction kepada vaksin akan berlaku dalam 15 minit pertama. Ya. So sebab tu dipilih setengah jam itu sebagai minimum pemerhatian. Ya. Okey. Buat masa ni, untuk soalan tadi dia kata, adakah selepas kita ambil 2 dos sudah lengkap, adakah perlu ambil lagi pada masa akan datang? Kajian sedang berlaku. Ya. Banyak yang jurnal-jurnal mengatakan kemungkinan perlu ambil dos ketiga. Mungkin 1-2 tahun akan datang. Ya. Sabtu saya kata benda ni benda baru. Ya. Dia akan ada dari masa ke semasa perubahan, akan ada masa ke semasa akan ada dia punya penambahbaikan. Ya. Kalau soalan Sazlina tadi, adakah Delta cover secara kasarnya semua vaksin yang ada insya-Allah boleh cover, tetapi benda ni benda baru. Ya. Varian-varian ini pun benda baru. Ya. Sabtu nanti ubat-ubat tu sendiri akan ada perubahan dia. Contohnya influenza, vaksin influenza. Vaksin influenza ni kita kena ambil tahun-tahun. Kenapa? Sebab antibody itu akan menurun selepas setahun. Dan setiap tahun akan ada perubahan vaksin itu sendiri. Sebab tu nanti mungkin akan, sebab ini virus, so kemungkinan besar akan digalakkan ambil pada tahun-tahun berikutnya. Itu Allahu a'lam. Ya. Ada satu tulisan dia tak sempat baca. Saya rasa yang ada kes pesakit COVID dalam kumpulan berisiko, ini ada penyakit kronik dan kemudiannya sembuh. Apakah kesan sampingan walaupun telah sembuh akibat serangan COVID di kalangan kumpulan berisiko ini? Ya, maksudnya benda ni ada antibody masing-masing. Ya. Sifat penyakit ada 2. Satu, daya tahan badan masing-masing. Kedua, kejahatan kuman itu sendiri. Ya. Sebab tu kalau kita perasan, kalau yang ada anak, ya, 1-2 tahun pertama selalu sakit. Especially yang pergi nursery. Ya. Kita mengajar apa semua, selalu sakit. Minggu-minggu datang klinik, minggu-minggu datang klinik. Tapi selepas 3 tahun, 4 tahun, dia orang dah okey. Sebab dia orang dah ada antibody. Ya. So maksudnya, setiap orang akhirnya pada kuasa Tuhan juga. Ya. Jadi itu yang akan, ada yang teruk, ada yang tidak. Ya. Ada satu soalan tadi, dia kata 1 juta dah sakit, 1 juta juga sembuh. Itulah konsep virus. Ya. Virus ni dia datang, dia pergi. Ya. Itu basic dia. Ya. Itu asas penyakit ini. Ya. Sebab tu, amalkanlah, cengkihlah sampai habis di pasaran lah. Ya. Mengkudu ke apakah. Benda ni akan ada kitaran dia. Akan ada orang mencuba. Ya. Akan ada orang ambil. Macam penyakit kuning di kalangan baby. Ya.
Ada yang berisiko, ada yang tak berisiko. Ada yang kena cucuk hari-hari, ada yang kena masuk ward untuk berlampu, tetapi akhirnya hilang sendiri. Ya, itu sifat dia. Maksudnya ada penyakit yang berbahaya kepada seseorang, ada penyakit yang tidak baik. Analoginya macam saya kata tadi. Katalah kamu menghukum 3 budak, jajal lah kita kata. Kita rotan dia orang. Satu pergi diam-diam. Dia sabar dia, samekna watokna juga. Dia redo aja. Ini hukuman untuk saya buat silap. Dia faham. Ada orang dia report sama cikgu. Cikgu report pergi lawyer dakwa PPD. Ada yang dia diam juga. Dia diam. Tapi sekali kita tengok, tayar kita pancit. Jadi maksudnya benda tu masing-masing ada sifat dia. Sebab tu sering saya cakap, kadang-kadang bagi yang tak rasa, dia tak tahu. Bagi yang rasa, kalau boleh dia tak mau rasa sudah. COVID-19 ni. Macam saudara kita di Keningau tadi. Kalau boleh dia akan protect seboleh-bolehnya keluarga dia. Protect seboleh-bolehnya sekolah dia. Sebab tak mau kena long COVID syndrome. Yang kita tak tahu bila hilang sakit sendi ni. Tak boleh main bola, tak boleh lari sudah, tak boleh jogging. Once kita injured, selama-lamanya. Satu, lindungi diri, lindungi semua, tunaikan tanggungjawab kita sendiri. Baru kita boleh protect semua orang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada sahabat saya Dr. Muhammad Iqbal, Muhammad In atas perkongsian yang begitu bermanfaat dan amat bermakna kepada kita, khususnya kepada seluruh warga Jabatan Pendidikan Negeri Sabah yang mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini tadi dapatlah kiranya kita sampaikan, kita uar-uarkan, kita perjelaskan kepada mungkin guru-guru di bawah kita, kepada mungkin staf-staf di bawah kita, agar kefahaman ini lebih mendalam dan boleh memberikan satu langkah untuk sama-sama kita bersama dengan negara kita memerangi COVID-19 ini dan akhirnya negara kita akan dapat keluar daripada kekangan ataupun pandemik COVID-19 ini dengan segera insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, walaupun masa begitu mencemburui kita, kita faham dengan komitmen yang telah diberikan dan kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada penceramah kita yang berbahagia Dr. Muhammad Iqbal In hari ini bersama dengan kita dan alhamdulillah dapat juga menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh sahabat-sahabat kita tadi dan sekali lagi saya bagi pihak urus setia merakamkan jutaan terima kasih khususnya kepada barisan pengurusan tertinggi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan seluruh warga Jabatan Pendidikan Negeri Sabah yang dapat bersama-sama kita di dalam program Bicara Wahyu dan baca